mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu dan kasih-Mu pada kami ya Bapa. 主啊，你的恩典、你的慈爱非常浩大，降在我们身上。 Penuh kerelaan menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi korban bagi kami. 你心甘情愿差遣你的独生子为我们牺牲。 Dan Kau mengaruniakan Roh Kudus supaya kami menyadari dan menerima Juru Selamat kami Yesus Kristus. 你是圣灵给我们，让我们醒悟到，我们要接受我们的救赎主耶稣基督。 Terima kasih untuk karya Allah Tritunggal yang nyata, yang kami boleh pahami dalam kehidupan kami. 谢谢你的三一神的杰作，赐给我们的救赎之恩。 Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu kembali. 我们要学习你的话， Kiranya Tuhan menolong kami semua. 求你帮助我们大家。 Roh Kudus membukakan pikiran dan pengertian kami. 圣灵开导我们的心窍， Sehingga kami boleh memahami karya Tuhan yang begitu 然 besar. 后能够明白主最大的杰作， Dan dengan teguh kami memegang kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. 让我们坚固我们的信仰对耶稣基督。 Itu pun karena Tuhan terus bekerja di dalam diri kami. 乃是因为你神继续不断在我们心中工作， Sertai kedua hamba-Mu ya Tuhan yang berbicara di atas mimbar ini. 求你与你两位仆人同在， Sertai juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. 也照顾听主话的人， Supaya kami semua boleh disatukan dalam kebenaran. 让我们在你的真理里面合而为一。 Dengar doa kami 谁听我们的祷告？ dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus telah bangkit. 主耶稣已经复活。 Saudara, setiap kali kita beribadah hari Minggu, sebetulnya kita memperingati kebangkitan Tuhan setiap minggu. 弟兄姊妹们，每个礼拜我们来做礼拜，其实已经纪念主耶稣的复活。 Namun seringkali orang Kristen sudah lupa dengan itu 但是 semua. 我们看到很多基督徒忘记这一件事情。 Orang Kristen sudah pada waktu itu akhirnya beribadah setiap hari Minggu. 基督徒只有在礼拜天来做礼拜， Itu adalah hari pertama. 这是第一天， Karena disitulah Yesus Kristus telah bangkit. 因为在那里主耶稣基督已经复活。 Jadi sebelumnya anak-anak Tuhan beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. 其实每个很多神的儿女做礼拜是在安息日，那是第六日或者是星期六。 Saudara, sehingga saudara itulah disebut sebagai hari yang ketujuh. 那么就称为第七天。 Nah saudara, ketika Yesus sudah bangkit, 当主耶稣已经复活， maka murid-murid beribadah setiap hari kebangkitan Yesus. 所以门徒就每天在主的复活日子做礼拜。 Sehingga saudara akhirnya hari Minggu menjadi kebiasaan dari orang-orang percaya. 所以礼拜天就成为每一个信主的人的一个习惯。 Tapi saudara 4 abad mula-mula. 但是在第四位起初的四位 Jadi selama hampir 400 tahun. 400年之久， Orang-orang Kristen selalu sadar pada waktu itu. Mereka beribadah hari Minggu. Inilah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. 每一个信主的人，他们都知道每一个礼拜是神的得胜的日子。 Sehingga kalau mau diperhatikan dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. 所以，如果我们要注意这个教会领袖们所写的一切， Saudara, banyak orang Kristen karena sadar itu hari kebangkitan. 很多人都知道哪一天是复活的日子。 Banyak orang Kristen hidup berkemenangan di dalam 很 Yesus 多的 Kristus. 基督徒活在得胜的日子当中。 Tapi setelah itu sudah akhirnya menjadi tradisi. 那是以后就成为习惯了， Bahkan mungkin sampai hari ini. 直到今天， Sehingga orang Kristen tidak sadar itu hari yang amat penting.
基督徒不知道哪一天是非常重要的日子。 Hari Minggu kadangkala orang Kristen, oh gampanglah masih ada minggu depan, dia tidak mau beribadah. 礼拜天，基督徒认为礼拜天还有下个礼拜，所以今天不必来做礼拜。 Dia tidak tahu kalau mungkin hari itu hari terakhir bagi hidupnya. 他不知道，如果那个礼拜天是他最后一天在世界上。 Banyak orang Kristen memikirkan, oh hari ini saya mau senang-senang dulu. 很多基督徒是认为，如果礼拜天我要寻找很多的快乐的事情， Karena saya kan sudah 6 hari kerja, susah. 因为我6天已经工作非常的苦， Saya sudah stres. 我已经受很大的压力， Saya pengen refresh. 我很想得做 Saya pengen 安慰， senang-senang. 我要很早喜乐。 Dia lupa hari kebangkitan Yesus. 他忘记那是主得胜的日子。 Saudara, karena itu hanya menyadarinya, oh hari Paskah. 弟兄姊妹们，只有我们醒悟到，那是一个复活的日子， Setahun cuma sekali. 1年1次 Hari Paskah. 复活节。 Oh iya deh, hari Paskah saya mau ibadah. 复活节我来做 Ini 礼 kemenangan 拜， Tuhan. 我要敬拜主。 Saudara, terjadi degradasi pengertian 所 di 以在 dalam 这里我们 kekristenan. 有看到一个对复活的意识有错误的观点， Saya sedih sekali. 我非常的伤心， Saya sangat sedih 我非常的伤心， karena juga banyak hamba Tuhan tidak tahu hal 因 ini. 为很多的神的仆人也不知道这一件事情。 Saya pernah di seminari. 我曾经在神学 Ada dosen yang berkata begitu. 有一个教授怎么说， Seolah-olah mau memahami jemaat. 好像他很想能够接受信徒们的心意。 Seorang dosen berkata pada waktu itu. 一个教授他说， Jemaat kan sudah kerja 6 hari. 那么每一个人都在6天已经工作， Kasihan jemaat. 可怜这些会友， Mereka kan banyak menghadapi banyak pencobaan. 他们面临很多的担当， Mereka banyak menghadapi tekanan-tekanan. 他们面临很多的压力， Mereka banyak mengalami tekanan-tekanan kerja. 他们在做工作的压力， Mereka bergumul bagaimana cari uang. 他们一直想怎么样找钱， Sudahlah, kebaktian buat mereka senang. 所以让他们不要做礼拜，让他们快乐。 Apa artinya buat senang? 什么叫做寻找快乐？ Apakah dengan puji-pujian yang hura-hura, lompat-lompat itu senang? 是不是你们也唱那些进行科技进步的工具，你们觉得快乐？ Apakah khotbah yang buat lucu-lucu, maka itu senang? 或者是讲到开玩笑，你们就快乐？ Saudara, beda dengan orang-orang Kristen pada 300 tahunan lebih pada waktu itu. 跟300年以前的基督徒完全不一样， Jadi hampir 400 tahun. 有400年之久。 Mereka terus beribadah, mereka betul-betul mau mengenal Tuhan dan karyanya yang ajaib 他们继 itu. 续不断来到主面前敬拜主，他们很想知道神在世界上所做的是什么。 Saudara, saya tidak tahu bagaimana hati Tuhan ketika melihat kita beribadah. 弟兄姊妹们，我不知道上帝的心如何，当看到你们在这里做礼拜的时候， Namun saya sadar, 但是我很明白， bukan karena saya lebih baik dari orang 不是说 lain. 我比你们更好， Tuhan yang memanggil saya. 但是上帝呼召我， Saya ingin terus memberitakan firman 我 Tuhan. 很想继续不断传主的话。 Firman Tuhan yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 主的话，我应该在上帝面前负责。 Saudara mendengar atau tidak? 你们听或者不听， Saudara bertanggung jawab juga di hadapan 今 Tuhan. 天你自己在上帝面前负责。 Karena saya ingat panggilan Yehezkiel. 因为我知道耶稣基督的呼召。 Jikalau kamu tidak mengatakan itu firmanku dengan setia, 如果你不好好把我的话传出去，
aku akan meminta pertanggungjawabanmu. 我要求你在我面前负责。 Tapi kalau engkau sudah mengatakannya dengan setia, 但是如果你忠心把我的话传开， aku akan menuntut pertanggungjawaban setiap orang Israel yang mendengar firman. 我要对每一个以色列人听主话的人负责。 Itulah yang hanya bisa saya lakukan. 这就是我所能做的。 Dan Tuhan tahu bagaimana keadaan hati saya. 上帝知道我的心， Dan Tuhan tahu bagaimana saya mempersiapkan firman Tuhan 上帝 yang 知 saya 道 sampaikan kepada 我怎么 saudara. 样预备这个奖章，我要传给你们大家。 Mari kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. 我们一起来看约翰福音10章17、18节。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 我父爱我，因我将命舍弃，好再取回来。没有人能夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。 Saudara, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. 弟兄姊妹们，我们要思想主复活的全能。 Saudara, berita kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah kekuatan berita Injil. 主的话，主的复活，从死里复活，乃是福音的最大的力量。 Dan itu adalah inti iman Kristen. 那这是我们信主的人，我们相信我们基督徒的一个原则。 Sekalipun dunia mengejeknya, 虽然世界上的人要讥笑我们， sekalipun dunia menolaknya, 虽然世界要拒绝我们， tetapi kebangkitan Yesus dari kematian itu kekuatan dari semua murid-murid Tuhan ketika memberitakan Injil. 但是耶稣基督从死里复活，成为了他们门徒的一个力量，把福音传开。 Saudara, mengapa dunia tidak bisa percaya? 为什么我们不能相信世界？ Mengapa dunia mengejeknya? 为什么世界要讥笑他？ Mengapa dunia menolaknya? 为什么世界要拒绝他？ Saudara, oleh karena mereka mungkin berpikir secara logika. 因为他们用逻辑的思想来想这一件事情。 Mana mungkin orang mati bisa bangkit 世 kembali? 人怎么能复活？ Tapi saudara, pada waktu itu anak-anak Tuhan, rasul-rasul memberitakannya dengan penuh kekuatan. 但是那个时候，每个使徒按照神给他的力量传主的话。 Sekalipun di dalam ancaman bahkan nyawa. 虽然他们受到很大的威胁， Jangan beritakan lagi, jangan beritakan lagi. 不要你再传话，不要你再传出去。 Rasul-rasul dengan penuh keberanian mengatakan, silahkan kalian pilih sendiri. 使徒就说：“你可以选择， Berkenan kepada Allah atau berkenan kepada manusia. 要接受主喜悦你，或者世界喜悦你。” Tapi yang kami tahu, Yesus sudah bangkit. 但是我们知道主耶稣已经复活， Dan kami tidak mungkin sebagai saksi-saksinya untuk berdiam diri. 我们不可能成为一个见证人，在那里静默不言。 Saudara, waktu itu walaupun orang-orang Yahudi lewat mahkamah agama ingin membungkam berita 弟 Injil. 兄姊妹们，虽然犹太人经过他们的法庭，要遮盖、要住这些基督徒的口， Dengan ancaman, 用威胁， dengan penjara, 用这个监狱， dengan kemungkinan untuk dibunuh. 有可能他们被杀。 Tapi saudara, rasul-rasul tidak bisa didiamkan. 但是使徒们，我们不能堵住他们的口。 Kenapa?
为什么？ Karena ada kuasa yang terus-menerus membuat hati mereka berkobar-kobar dan tidak mau berdiam diri. 因为有一个力量一直推动他们，让他们不能住口，他们继续活动。 Karena itulah saudara, orang-orang Kristen pada waktu itu mereka setia beribadah. 所以弟兄姊妹们，那个时候的基督徒，他们很忠心敬拜主， Karena mereka tahu ini inti dari iman Kristen. 因为他们知道这是信主的原则。 Walaupun pada waktu itu banyak orang di hari pertama mereka bekerja. 虽然很多人那个时候他们工作， Pada waktu itu masih ada orang-orang Yahudi. 那个时候还有犹太人， Mereka kebanyakan beribadah pada hari Sabtu. 他们都是在星期六做礼拜。 Itu adalah hari Sabat bagi 那 mereka. 是星期六，他们认为是安息日。 Memang orang Kristen bersaksi juga kepada mereka. 那么基督徒也对他们做见证。 Sekiranya mungkin dari antara orang Yahudi boleh diselamatkan. 如果可能的话，犹太人也是得着拯救。 Tapi akhirnya orang Kristen beribadah, berkumpul bersama setiap hari pertama. Itulah hari 但是 Minggu. 基督徒们合在一起，只有在每一周的第一天。 Di hari pertama itulah mereka berkumpul bersama, memecahkan roti dan merenungkan firman 第一 Tuhan. 天，他们就不开冰，并且在那里思想神的话。 Sehingga saudara mereka terus sadar, ini hari kebangkitan, ini hari 弟 kebangkitan. 兄姊妹们，他们知道这是复活的日子，复活的日子。 Dulu saudara, hari Minggu itu holy day. 以前说，这个礼拜天是空或者是休假， Hari yang kudus. 最后就变成圣洁的日子。 Holy-nya adalah kudus, day-nya hari. 那么 Holy 就是圣洁 ，Day 就是日子。 Akhirnya disambung holiday, liburan. 最后 Holiday 合在一起就变成假期， Akhirnya lama-lama jadi holiday. 最后就变成 Holiday， Hari yang menyeramkan. 是一个可怕的日子。 Kalau saudara mengerti ini, 如果你们能明白这件事情， baru saya harapkan saudara betul-betul menjadi orang Kristen yang setia beribadah setiap minggu. 所以我才觉得你们是一个忠心的基督徒。 Spirit dari kebangkitan Yesus yang terus dipelihara selama hampir 400 tahun oleh gereja pada waktu 复 itu. 活的精神已经400年，教会继续保持到今天。 Kita kembali lagi ke situ. 我们再次回到原初， Holy day, Holy Day， 不是 holiday. 不是 Holiday。 Saya betul-betul menyesal. Saya betul-betul sedih. Sekarang banyak orang ngomongnya holiday. 我觉得非常懊悔，我觉得非常惭愧。人家就说这是一个休假的日 Hari 子 libur, ，Holiday 变成一个休假的日子， bukan lagi hari yang kudus, 应该是圣洁的日子， hari kemenangan. 得胜的日子。 Saudara, karena itulah pada waktu itu Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus. 弟兄姊妹们，所以那个时候保罗就提醒哥林多教会， Saudara lihat sendiri, saudara, catatan perjanjian baru. 如果你们看在新约所记载的， Saudara, setan itu kalau kerja, lihainya luar 你们 biasa. 知道，如果魔鬼工作非常厉害， Waktu itu masih ada rasul-rasul, 那个时候还有很多使徒， masih ada saksi-saksi mata. 还有很多见证人。 Bahkan Paulus mengatakan ada 500 orang sekaligus pada waktu itu melihat Yesus 保罗 bangkit. 说有500多个人能够见证耶稣， Dan masih ada sebagian besar waktu itu hidup dan mereka boleh bersaksi. 还有很多人那个时候还活着，他们能够见证这一件事情。 Ada orang Kristen yang kurang ajar. 有一些这个不好的基督徒， Mana ada sih kebangkitan? 他们说
复活在哪里？ Tak mungkin itu. 但是不可能的事情。 Akhirnya Paulus menuliskan 1 Korintus 15. 所以保罗就写了一个这个哥林多前书第15章。 Itu kemungkinan karena apa? Orang Kristen masih ada yang disusupi oleh pemahaman-pemahaman kepercayaan lain. 那个时候很多的基督徒他们有别的信仰。 Kata saudara, kalau sampai sekarang Alkitab masih diberikan kepada kita. 感谢主，直到今天我们还拥有圣经。 Kenapa? 为什么？ Masih ada rasul aja sudah banyak penyelewengan. 自从还有使徒，就很多的异端学说。 Bahkan perjanjian lama masih ada nabi Tuhan yang mendengar suara Tuhan pun masih banyak penyelewengan. 在旧约很多的限制，但是仍然很多的异端学说。 Karena itulah Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. 所以神就给我们圣经。 Saya bersyukur sekali. 我感谢主， Saya akan terus membaca Alkitab. 我要继续不断读圣经， Saya akan terus merenungkan firman 我要一 Tuhan. 直想主的话， Saya ingin terus memberitakan firman 我一直 Tuhan. 想主的话。 Karena inilah sandaran kita. 所以这是我们的依靠。 Ada yang ngaku-ngaku dapat suara Tuhan. 有的人说我听了神的声 Ada 音 yang，ngaku-ngaku dapat penglihatan dari 有的人 Tuhan. 说我看见异象， Benar atau tidak? 对或者不对， Cek dari Alkitab. 我们从圣经看得到。 Sebetulnya Tuhan telah menolong kita. 其实神已经帮助我们， Belajar dengan baik-baik. 我们好好学习。 Roh Kudus menolong kita, menerangi kita. 神灵要帮助我们，照亮我们。 Kita memang kadangkala lupa. 我们有时候忘记， Tapi karena ada Roh Kudus, 但是有圣灵， Roh Kudus ingatkan kita 圣灵 kembali. 提醒了我们每一个人， Oh, ini berarti itu salah itu. 这是一个错误的思想。 Apalagi sekarang saudara gampang sekali pakai ini sudah 尤其 YouTube. 是现在有手机， Wah, disebar-sebarin lewat WA. 用手机一直传信息。 Benar-benar saudara sekarang semakin sulit sekali. 现在越来越困难， Tapi saudara bersyukur karena ada Alkitab. 但是感谢主，因为有圣经， Bersyukur karena Roh Kudus masih terus bekerja. 感谢主有圣灵帮助在我们心 Roh 里， Kudus bekerja pada orang pilihan. 圣灵工作在他所选的人。 Rasul Yohanes mengingatkan, jangan percaya sembarang roh. 使徒约翰说：“你不能随便相信灵。 Saudara, disitulah kita sadar. ”在这 Ini 里我们知道， ini betul nggak ini menurut firman Tuhan? 如果我们看一件事情，按照圣经对不对？ Saudara, pada waktu Paulus, karena masih ada rasul, masih ada sumber, tanda petik sumber berita sejati mengenai kebangkitan Yesus. 弟兄姊妹们，那个时候因为还有使徒，所以他们得着真正的消息，关于耶稣基督的复活。 Sehingga saudara pada waktu itu gereja masih bisa kokoh. 以至于那个时候教会仍然能够坚固， Sehingga ada orang-orang akhirnya, oh ini benar, ini yang benar. 他们能够知道那是对，那是错。 Dan bersyukur surat-surat itu dipelihara oleh Tuhan. 感谢主，那些书信主保守了， Dan bapak-bapak gereja terus pelihara itu. 教会的领导继续保持这些事情， Sehingga saudara dan saya memilikinya. 以至于你与我拥有这个事情。 Saya pernah mengatakan kepada saudara, 我曾经跟你们说了， ribuan bukti naskah-naskah. 好几千证明，好几千这个能够证明这件事情。 Saudara, pada waktu itu orang Kristen melarat, 那个时候基督徒很想， miskin. 那个时候基督徒非常的穷， Tapi kenapa kok banyak sekali peninggalan-peninggalan surat-surat? 但是为什么很多的书信遗传下来？ Karena banyak anak Tuhan rela mempersembahkan semua yang mereka miliki untuk apa? Menulis. 因为很多的神的儿女，他们心甘情愿牺牲一切，继续不断记载写了这些书信。 Berapa hari lalu saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan. 几天前，我跟几个朋友们谈话， Berbicara mengenai banyak hal mengenai iman Kristen. 谈话关于基督徒的信仰。 Kita tetap harus baca Alkitab. 我们仍然要读圣经，
Tuhan telah menolong kita, 上帝帮助我们， para ahli telah menolong kita. 很多聪明人有帮助我们。 Tapi kalau kita tahu asal-usul Alkitab, 但是如果你知道圣经的来源， mengapa sampai firman Tuhan katakan, bacalah firman Tuhan dengan teliti. 为什么圣经要叫我们好好的、仔细的读圣经？ Mengapa ada pengertian harus teliti? 为什么说你要仔细的读圣经？ Kalau saudara melihat tulisan orang kuno, 如果你们看古人所写的， saudara lihat tulisan Mesir kuno, 如果你看这个埃及古人所写的， tulisan Babylonian kuno, 那个巴比伦的原文， bahkan tulisan orang Tionghoa 或者 Mandarin, 中国人的原文， semuanya hurufnya disambung semua, nggak ada titik, nggak ada koma. 每一字都是没有中断的，继续不断写下去。 Huruf Ibrani sama, 希伯来文也是这样， huruf Yunani juga sama. 希腊文也是这样。 Kita sekarang enak sekali. 现在我们很享受， Ada huruf besar, ada huruf kecil, 有大字体，有小字体， ada titik, ada koma, 有一点，有一滴， ada tanda tanya, ada tanda seru, 有 betul kan? 问号，有暗号， Sehingga ketika kita membaca, kita enak sekali. 以至于我们读的时候非常非常顺利。 Dulu enggak begitu. 以前不是这样， Tulisannya semua huruf besar, 每一个字都是大体字， nggak ada titik, nggak ada koma, 没有一点，没有一滴， nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda seru. 没有问号，没有感叹号。 Bagaimana membacanya? 如果我们读， Ya mereka baca dengan baik-baik. 但是他们也能读， Belum lagi yang maaf banyak yang buta huruf. 还有很多不识字。 Sehingga saudara, orang yang bisa membaca itu harus membaca dengan teliti supaya jangan salah mengatakan. 所以有能够读的人好好的读，让他不读错。 Kita sekarang sudah diterjemahkan lagi ke dalam bahasa kita. 现在我们还有人翻译， Masih males baca. 还有人懒惰读圣经， Betul-betul sudah sedih sekali. 我非常伤心。 Bagaimana kita mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, 如果我们能承认圣经是神的话， tapi kita tidak mau membacanya? 但是我们不要读， Beda dengan orang dulu. 跟以前的人不一样， Mereka hargai betul-betul. 他们很尊敬这个圣 Baca 经， teliti. 他们继续读圣经， Supaya mereka ngerti arti yang sesungguhnya. 让他们能够明白真正的原文的意思。 Kita sudah diterjemahkan, 我们已经翻译， masih nggak mau membaca. 我们还不读。 Pada abad pertengahan 在中世纪 sudah ditemukan mesin cetak. 已经有印刷机， Tapi pada waktu itu mahal harga Alkitab. 但是那个时候圣经非常的贵， Waktu itu banyak anak-anak termasuk nabung untuk apa? Bisa membeli Alkitab. 那时候很多人他们继续不断储蓄钱要卖圣经。 Kita sekarang Alkitab harga murah. 我们现在圣经很便宜， Murah sekali. 非常便宜， 100.000, 100千、 150.000. 150千， Yang bagus 250.000. 好的250千。 Saudara, telah kita ganti semua dengan Soji ini, HP. 最后我们却换了手机。 Memang HP kita macam-macam harganya. 可能你的手机各种各样的价钱， Memang mungkin ada yang agak murah, 可能也有便宜的手机， memang ada yang mahal. 有贵的手机。 Tapi kan isi Alkitabnya sama. 但是你们说圣经也一样， Dibaca tidak? 那么你有没有读？ Mungkin rasanya saudara lebih senang baca WA, 可能你们很喜欢读的是微信， mungkin kita lebih senang lihat YouTube 或者你去看这个 YouTube， dibandingkan baca Alkitab. 比起你读圣经， Sedih sekali. 非常令人伤心。 Bagaimanakah kita bisa mengerti kuasa kebangkitan Yesus? 那么你怎么样能够明白耶稣的复活？ Seperti yang dipahami oleh anak-anak Tuhan pada waktu itu. 好像那个时候主的儿女们， Banyak anak Tuhan memang tidak bisa dapat Alkitab. 很多神的儿女不能得着圣经， Banyak anak Tuhan memang buta huruf.
很多上帝的儿女们不识字， Tapi mereka mau dengar perkataan rasul-rasul. 但是他们要听这个使徒们的 Mereka 话， mau dengar dari bapak-bapak gereja. 他们很想明白这个教会领导的 Mereka mau 话的， dengar dari hamba-hamba Tuhan yang khotbah dengan baik. 他们很想听那些神的仆人的讲的道， Mereka terus mau belajar. 他们继续不断学习。 Sekarang lain. 现在不一样， Anda usah ke gereja. 不必去教会， Lihat YouTube cukup. 看 YouTube 就可以。 Khotbah. 如果 Pendeta 讲 Yohanes gak enak. 到的不好听， Gak banyak ketawa. 不能开玩笑， Di YouTube banyak yang ketawa. 在 YouTube 很多开玩笑的事情。 Dulu saya melayani di suatu gereja. 以前我在某一个教会侍奉， Ada majelis yang mengatakan begini. 有一个就是说， Liu Suhanto, khotbah jangan serius. 六传道你讲道不要太严肃。 Waktu itu saya masih penginjil. 那个时候我还是传道， Jemaat kasih khotbah yang seneng-seneng. 把传道给这些听众比较快乐的事情， Supaya ketawa. 让大家能够快乐， Seneng. 能够笑。 Saya jawab apa saudara? 我答什么？ Kalau gitu panggil pelawak saja. 你们最好是这个找那些能令人笑的人。 Sekarang di YouTube kan ada kayak pelawak-pelawak kan juga kadang-kala nyampein firman Tuhan. 现在有的在这个 YouTube 也能够传福音，一面开玩笑。 Mungkin kita pernah mendengar itu di YouTube 可能 HP 你 kita. 们也听了， Mungkin saudara, enak juga ya denger ini. 觉得很好听， Wah seger ya. 非常提起精神， Itu benar firman? 是不是？那是神的话， Mungkin ngutip firman. 可能他们的动机 Tapi 是福音 ajarannya, 但是里面内容是什么？ ajarannya, 内容是什么？ ajarannya ternyata menaburkan ilalang bukan gandum. 那么那个他们的内容是种你们在你们的心是一件杂草， Saudara dikasih pengertian yang salah, yang bertentangan dengan firman 错 Tuhan. 误的观念就放在你的脑子里 Itu 面， masuk ke dalam diri kita. 知道你的身体里面， Dan akhirnya yang tumbuh bukan tumbuh gandum, 所以结果的不是一个麦子， tapi yang tumbuh adalah ilalang. 那是一些野草。 Yang nantinya sudah ketika hari Tuhan datang, 最后，神再来的日子， saya tidak bisa mencabut, 我不能拔掉你心里 saya 的杂 tidak 草， bisa mencabut, 我不能拔掉， saya juga tidak punya kuasa mencabut. 我没有这个力量拔草。 Tuhan berkata, 但是神说， jangan cabut, 不必拔掉， nanti kamu juga mencabut gandum. 因为如果你拔掉，你能够拔掉那些麦子， Biarkan sampai tiba waktunya. 不必去拔，直到他的日子。 Malaikat di sorga akan menuai. 那么这个天上的天使要下来这个收成， Dan malaikat di sorga akan memisahkan mana yang ilalang dan mana yang gandum. 那么天使要分辨什么是麦子，什么是杂草。 Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kuasa kebangkitan Yesus? 在今天，这个复活的全能，我们能够学习什么事 Saudara, 情？ Alkitab mengajarkan dua bagian penting sekali. 圣经给我们两个最重要的事情。 Yesus bangkit karena kuasa keilahian Yesus. 那么主耶稣复活是因为他的神性， Saudara ini saudara harus pegang dengan kuat. 你要好好抓住这件事情。 Yesus bangkit karena Yesus adalah Allah yang hidup. 耶稣复活，因为他是一个复活之主， Itu kuasa keilahian Yesus. 这是主耶稣复活的神性。 Boleh dikatakan sudah Yohanes begitu jelas mengatakan ini dalam Yohanes pasal 10. 如果我们要知道，在这个约翰福音第10章告诉我们，
Aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambil kembali nyawaku. 我能够将命舍弃，好再取回来。 Ini jelas Yesus adalah Allah. 这是很显明，耶稣是上帝。 Lalu di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas bagaimana? 如果马太、路加、约翰 Ada beberapa perkataan di atas kayu salib yang menunjukkan Yesus adalah Allah. 在几句话在这个圣经里面，我们知道耶稣是神。 Bapa, ampunilah mereka. 父啊，求你赦免他们。 Ketika Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, itu kuasa keilahian Yesus. 当主耶稣说：“父啊，求你赦免他们”，那就是神的这个权柄。 Lalu ketika dia berkata kepada penjahat di sampingnya, 当他对他的隔壁这个强盗， hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. 今天你有与我在这个娱乐园里， Ini kuasa keilahian. 这就是神性的权柄。 Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 父啊，我把我的灵魂交在你的手中。 Ini kuasa keilahian 这 Yesus. 就是神耶稣的神性权柄。 Saudara, kuasa keilahian inilah yang ada pada Yesus sebagai Allah. 耶稣有这个神性在他的身上，他成为神。 Sehingga saudara, dia tidak seperti dalam arti kita-kita ini. 所以弟兄姊妹们，耶稣不是好像我们， Saudara, kita mati ya karena kuasa dosa. 我们死是因为罪的权利， Karena dosa masih terus bekerja. 因为罪仍然工作， Ya, maut adalah tanda dari kuasa dosa. 死亡就是罪恶的权柄的代表。 Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya bukan karena kuasa dosa. 但是耶稣基督把他的命舍弃，不是因着罪恶的权利， Tapi dia kuasa ilahinya. 但是他有神性的权柄。 Aku menyerahkan nyawaku. 我把我的命交给他， Aku juga mengambilnya kembali. 我也能够取回来。 Saudara, kuasa keilahian Yesus inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi kesel, marah sekali 主 sama 耶稣 Yesus. 的这一种神性，以至于犹太人每一个就恨了耶稣。 Apalagi Yesus mengatakan Allah itu Bapanya 因 sendiri. 为其实耶稣说，上帝是他的父神。 Saudara, seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam renungan di doa puasa. 曾经我在这个进社祷告会的时候所讲的事情， Saudara, sebutan Bapa itu ajaran yang penting sekali. 我称呼父神，这是一个非常重要的教训， Unik dan satu-satunya. 是非常的奥秘，只有唯一的道理。 Karena itulah mendiang Profesor Joachim Jeremias dari Göttingen, 所以 Jerman. 已故的 Joachim 曾经 杰里米亚曾经说过， Dia hidup di tahun 1900 sampai 1982. 他是1900到1992年。 Saudara, dia profesor, dia memahami bahasa Ibrani, bahasa Arami, bahasa Yunani, bahasa Latin. 他是一个博士，他熟悉很多的语言， Tentu dia juga paham bahasa Jerman karena dia 他 orang 也 Jerman. 懂得德文，因为他是一个德国人。 Dari buku-buku peninggalan karya-karya Yahudi yang dia pelajari. 从他遗留下来一些犹太人所写的书， Saudara, dia melihat tidak ada satupun dari Yudaisme yang memanggil Tuhan sebagai Bapa. 弟兄姊妹们，在犹大的这个传统没有说过神是父神。 Dia mengatakannya begini, 他怎么说？ sampai saat ini 直到现在， tidak ada orang yang mengatakan
没有人说 dalam satu kesempatan 在一个聚会， dalam Yudaisme Palestina, 在犹太种族的传说， Allah sebagai Bapakku. 没有说神是我的父神。 Aba itu adalah bahasa Arami. 那么如果阿爸这是阿拉米文， Sehingga saudara orang Yahudi marah sekali. 所以这个犹太人非常生气。 Bahkan orang Yahudi menganggap ini penghujatan. 那么犹太人就说，主耶稣正在咒诅。 Karena itu saudara Injil mengatakan pada waktu Yesus, hari ini juga ya engkau akan melihat anak manusia dipermuliakan. 所以福音里面告诉，今天你要看人子被得着荣耀。 Lalu saudara ahli mahkamah agama merobekkan bajunya, mengoyakkan bajunya. 所以那个时候的法院，他就院长就撕裂他的衣服。 Kita tidak perlu saksi lagi. 我们不需要再见证 Jelas 人， orang ini menghujat Allah, 所以这个人已经咒骂神， harus mati. 应该死。 Saudara, karena sebutan Allah Bapakku, 弟兄姊妹们，因为如果我们说父神， dan Yesus mengatakan aku adalah anaknya, 耶稣基督说我是他的儿子， ini betul-betul menyamakan diri. 这是把自己的地位跟神相同， Itu artinya sejajar. 这就是同一个地位， Itu artinya kualitasnya sama. 以至于说在品质上是一样。 Itu konsep Yahudi. 这是犹太人的想法， Ini betul-betul penghujatan. 这是真正的咒骂神， Kebetulan mereka akhirnya membunuh Yesus. 所以他们就杀了耶稣。 Ini kan anak Yusuf Maria. 这是约瑟的儿子， Ngaku-ngaku sebagai Allah. 他说他是神。 So itu saya pernah berkhotbah saudara mengatakan pada saudara, Arius itu salah Bapak Gereja. 什么？ Arius. 所以我就曾经说，这个宗教的领袖阿里乌斯他有一个错误， Karena Arius berkonsep Yunani. 因为阿里乌斯他的想法是这个希腊人的想法， Bukan berkonsep Yahudi. 不是犹太人的想法。 Orang saksi Yehova mengatakan Yesus lebih rendah dari Yehova. Itu juga sama konsep Yunani. 耶和华的见证人说，耶稣比耶和华更的地位更低，这就是这个希腊人所说的。 Sebab itulah saudara Jeremias akhirnya mengatakan demikian. 所以耶利米亚最后他说， Ketika Yesus mengatakan ya Aba, 当耶稣说是阿爸父， itu berarti ipsisisma vox. Nah, ini susah itu. Ini bahasa Latin, saudara. 这是拉丁文。 Ini artinya Yesus sedang menyuarakan dirinya sendiri. 意思就是说，主耶稣把他心中的声音抛出来，他的呼喊 Jadi- 从圣经的心呼 Ketika 喊。 mengatakan ya Bapa, 当他说阿爸父， jadi Yesus seolah sedang menyatakan dia juga adalah Allah yang sejati. 意思就是说，从心里耶稣说他是真神。 Dan begitu dekatnya relasi yang kuat sekali di dalam ketritunggalan. 在这里，我们看见主耶稣一生的关系非常在三一神里面非常的亲密。 Karena itu saya berulang kali mengatakan kepada saudara, 所以好几次我说， oleh Roh Kudus kita juga berseru, ya Aba, ya Bapa. 因着圣灵，我们也是呼唤说阿爸父，阿爸父。 Itu dikatakan oleh Paulus 这是保罗所说的， di dalam kitab Roma. 在罗马书写 Roh 的。 Kudus juga bagian dari Allah Tritunggal. 神灵也是三一神的其中一位。 Jadi Yesus menyebut Bapa. 耶稣说，他说阿爸父。 Roh Kudus juga menolong kita menyebut Bapa. 圣灵也帮助我们说阿爸父。 Ini menyatakan Tritunggal itu begitu dekat sekali. 这是非常亲密的关系。 Seharusnya karena itu saya katakan orang yang namanya Kristen
harusnya dia dekat dengan Tuhan. 所以一个基督徒他要跟主耶稣有亲密的关系。 Tapi dekat dengan Tuhan bukan berarti kita kurang ajar sama Tuhan. 我们跟神亲密，不是说我们没有礼貌， Tapi dekat dengan Tuhan itu artinya menghargai Tuhan. 我们亲密跟神亲密，意思说我们很尊敬神， Dan juga menghormati Tuhan. 也是说尊敬神。 Saudara yang dikasihi 弟 Tuhan. 兄姊妹们， Yang kedua, 第二， Yesus bangkit, kuasa kebangkitan. 主耶稣复活， Itu artinya juga pemuliaan kemanusiaan Yesus. 意思就是说主耶稣的人性得着荣耀。 Saudara, tadi kuasa keilahian Yesus. 弟兄姊妹们，刚才是说耶稣的神性， Maka yang di sini adalah pemuliaan kemanusiaan Yesus. 现在是说我们荣耀主耶稣的人性。 Saudara, Yesus itu juga manusia 100%. 那么主耶稣也是真正的人， Dia menjadi manusia sejati seperti kita. 他要成为人，好像我们一样。 Dia jadi bayi dilahirkan. 他是从婴孩出生， Dia dibesarkan dan diasuh. 他是成长并且无有无养的， Dia lapar, dia haus. 他能够饥饿，他能够口渴， Dia juga tidur, terlelap. 他也能够安睡在床上， Dia juga dicobai. 他也是受到试探， Bahkan saudara ketika dalam penderitaan, 所以在痛苦的时候， dia berpeluh seperti berpeluh darah. 他的汗好像血一样。 Dia berkata kepada ibunya, 他告诉他的母亲 inilah anakmu. 这是你的孩子。 Dia berkata kepada muridnya, 他告诉他的门徒 inilah ibumu. 这是你的孩子。 Dia berkata, aku haus. 他说我渴了， Sudah selesai. 已经成了。 Saudara, ini semua tanda-tanda kemanusiaan Yesus. 这完全说主耶稣有人性。 Lalu dari 7 perkataan salib itu, 在主耶稣的十架起言， lalu ada 1 perkataan yang luar biasa. 有一句话非常重要。 Eli, Eli, lama sabachthani. 他说：“耶利耶利拉玛撒巴达尼。 Ini adalah puncak murka Allah. ”这是神刑罚人的最高峰。 Ditanggung oleh Yesus. 这个刑罚耶稣担当了， Ditanggung oleh keilahian Yesus. 有耶稣用他的神性来担当这个刑罚。 Karena kalau bukan keilahian Yesus, tidak mungkin bisa menanggung murka Allah. 因为如果主耶稣没有神性，不可能主耶稣能够承受上帝的刑罚。 Ditanggung oleh kemanusiaan Yesus. 被主耶稣的人性来担当， Dia dipaku, dia didera, darah terus mengucur. 他被挂在木头上，血一直流了满面。 Seluruh jiwa raganya merasakan seluruh murka Allah. 整个的身体这个接受到神的整个刑罚， Sehingga dia mati 以至于他死， dan dikuburkan. 并且被埋葬。 Namun saudara, kemanusiaannya tidak dibiarkannya. 但是主耶稣的人性不被抛弃， Maka disebutkan Yesus dibangkitkan oleh Allah. 就因着他有人性，所以就说是他复活。 Sehingga saudara, inilah namanya pemuliaan kemanusiaan 这 Yesus. 就是说，把主耶稣的人性得着当得的荣耀， Di dalam keilahiannya, Yesus bangkit. 在他的神性，主耶稣复活。 Di dalam kemanusiaannya, Yesus dibangkitkan. 在他的人性，主耶稣被复活。 Saudara, ini 2 kata ini saudara terus ada di dalam Alkitab. 这两句话在圣经里面都记载。 Dan kalau rasul-rasul memberitakan Injil tentang Yesus yang bangkit,
如果试图说关于耶稣复活， apalagi kepada orang-orang Yahudi. 尤其是对那些犹太人， Yesus yang telah engkau serahkan, 你已经将耶稣 Yesus 献 yang 给他们， Yesus yang telah engkau hukum mati, 主耶稣已经成了你们的受你们的刑罚， memang dia mati dan dikuburkan. 他受刑罚死了，并且被埋葬。 Namun Allah berkenan kepadanya, 但是因为上帝接受他， sehingga hari ketiga dia dibangkitkan dari 第 antara 三 orang 天 mati. 从死人中复活。 Saudara, orang Yahudi kalau mau melawan berita rasul-rasul waktu itu, 犹太人如果他们要对那些使徒人反抗使徒的话， kalau Yesus tidak bangkit, 如果主耶稣没有复活， sebetulnya gampang. 很容易的事情。 Mayat Yesus tinggal dikeluarin. Nih mayatnya. 所以主耶稣的尸首能够拿出来给人家 Betul 看 kan?，Nggak perlu debat-debat. 不必去辩驳。 Ini mayatnya, 这就是他的尸首， mana bangkit? 他已经哪里他复活？ Injil Matius malah mencatat mereka kasih apa? Kabar burung, kabar busuk, 马太福音说他们起了很多的谣言、 berita palsu. 假的信息。 Oh, murid-murid telah mencurinya 他说门徒已经偷了耶稣 sehingga 的尸 mengatakan 体， Yesus bangkit. 说耶稣已经复活。 Kalau pikir secara logika, 如果用逻辑的思想来想， murid-murid semua dalam tekanan, 那么这些门徒都在压力下， semua ketakutan. 他们都害怕， Mereka tidak punya kedekatan dengan penguasa 他们 Romawi. 没有跟罗马人有一定的关系。 Banyak orang anak Tuhan melarat, maksudnya tidak punya banyak uang. 很多人都是非常的穷，没有 Mana 钱， mungkin 哪里有可能？ kalau Yesus nggak bangkit, 如果耶稣没有复活， begitu berani. 他们怎么的勇敢？ Kalau Yesus mayatnya dicuri, 如果耶稣他的尸体被偷的话， gampang. 容易的事情。 Orang Yahudi tinggal nyuruh Romawi selidiki semua murid-murid, betul kan? 犹太人能够叫那些罗马兵丁去检查整个的以色列人， Cari mayatnya. 直到寻找这个尸首。 Hei orang-orang, ini berita palsu, nih mayatnya. Kan gampang, sudah selesai. 你们知道这是假消息，这就是我找到的尸体。 Saudara, kekristenan pada itu sudah langsung mati. 那个时候，如果这样的话，基督徒就消失。 Tapi karena orang Yahudi nggak bisa apa-apa 但 lagi. 是因为犹太人没有办法这个对付基督徒， Mereka cuma bisa ngancem-ngancem saja. 他们只能威胁。 Kayak itu kalau orang Kristen ya, dengan ancaman sudah takut, 所以一个基督徒如果受到威胁，已经害怕， dia belum mengerti semua yang dialami oleh murid-murid pada waktu Yesus 意 bangkit. 思就是说，这个人不明白门徒所经历的事情。 Kita takut dengan itu semua. 我们对那些东西很害怕， Kita tidak berani memberitakan Injil 我 Yesus 们不 Kristus. 敢传这个信息。 Kita patut bertanya, apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus? 最后，我们要问自己：我们是不是真正相信主？ Jadi saudara, kuasa kebangkitan Yesus dari dua aspek. Kuasa keilahiannya dan pemuliaan kemanusiaannya. 所以，主耶稣的复活的全能是从两个方面来看。第一，就是能荣耀主耶稣的神性；第二，就是我们要知道主耶稣的神性， Luar biasa sekali. 非常特别。 Inilah Tuhan kita. 这就是我们的神， Inilah juru selamat 这 kita. 是我们的救主。 Kita mau kemana lagi? 我们要在哪里再寻找 Ini？satu-satunya jalan keselamatan. 这是唯一的救赎道路。 Itu kalau ada orang katakan, aku enggak mau lagi jadi Kristen. 有的人说：“我不要再做基督徒。” Itu berarti dia betul-betul belum ngerti. 意思就是说，他不明白做基督徒 Tapi。kalau kita sudah ngerti dengan jelas, 但是如果你们已经明白的 kita 话， akan semakin sayang sama Yesus. 我们要继续爱我们的耶稣， Kita akan semakin kagum sama 我们 Yesus. 要很渴望我们的耶 Kita 稣， tidak akan lepas dari Yesus. 我们不能脱离耶稣， Dan kita tahu kelemahan kita. 并且我们知道我们的软弱。 Tuhan pegang tangan saya. 神
要握住我们的手， supaya saya tidak melepaskan Engkau. 让我们不脱离神。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Berkati firman-Mu ya Bapa. 主啊，求你祝福你的话， Kiranya jemaat-Mu betul-betul bisa mengerti dan menangkap dengan baik berita kebangkitan Yesus. 让我们每个主的能够把主的福音传开。 Sekalipun perkataan manusia sudah berhenti, 虽然人的声音已经停止， tapi kami percaya berita firman Tuhan tidak akan pernah berhenti. 但是我们相信主的福音不能停止， Karena Roh Kudus akan terus bekerja pada orang-orang pilihan-Mu. 因为圣灵要在你所拣选的人身上工作。 Orang-orang yang mengaku percaya tidak akan pernah berhenti mendengar firman-Mu. 真正相信主的人，他不要停止听主的话。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Dengar doa kami 听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 靠耶稣基督的圣名祈求， Amin. 阿门。